Ini adalah flashlight model terbaru daripada S-Beam. Bagi yang belum pernah dengar nama S-Beam, S-Beam ni merupakan nama yang besar dalam dunia flashlight. Dan model E75 ni dia baru saja launch bulan lepas. Dan saya pun dah dapat daripada bulan lepas lagi, masa dia on launch tu. Tapi saya tak buat review terus. Saya pakai dulu, saya test dulu. Dan hasilnya E75 ni dah jadi model favourite saya. Jadi jom kita tengok apa yang best sangat flashlight ni sampai dia dah jadi favourite saya. S-Beam E75 ni dia menggunakan 4 biji LED. Cuba tengok ni, dengan pattern reflectory yang smooth dan juga seakan-akan macam kelopak bunga ni. Ini menjadikan ia sebuah flashlight yang memiliki pattern cahaya 2 dalam 1, iaitu throw dan juga super flood. Dalam dunia flashlight, anda perlu kenal 2 perkara ni, iaitu throw dan juga flood. Apa itu throw? Apa itu flood? Okey, throw bermaksud cahayanya yang tembak jauh. Okey, flood pula cahayanya bukaannya, angle-nya luas. Okey, bukaannya luas tapi tak tembak jauh. Okey, jadi sebelum anda nak beli flashlight, anda perlu buat pilihan sama ada anda nak yang tembak jauh ataupun yang angle bukaannya luas tapi tak tembak jauh. Untuk E75 ni dia memiliki kedua-duanya. Ia flashlight yang boleh dikatakan throw dan dalam masa sama dia adalah super flood. Dia bukan sekadar flood tapi super flood. Maksudnya bukaan angle dia tu betul-betul luas, betul-betul ultra wide. Jadi E75 ni dia sebenarnya sangat sesuai untuk berjalan dalam gelap. Kerana apa? Kerana kemampuannya yang dapat menerangi depan kita tu dengan luas. Jadi kita boleh nampak apa yang ada dekat kiri kanan, kita boleh nampak ada apa yang melintas. Dan yang paling penting, kedua-dua tu iaitu throw dan juga flood, dia dimuatkan pada satu flashlight yang memiliki saiz yang compact. Hanya sebesar ni, dia memiliki pattern cahaya throw dan juga flood. Memang selesa di tangan dan terasa premium. Kebiasaannya flashlight anda kena pilih salah satu, sama ada anda nak throw ataupun flood. Kalau flashlight yang ada kedua-dua throw dan flood ni, kebiasaannya dia punya kepala ni besar. Okey. Tapi yang ni sebesar ni saja. S-Beam E75 ni dia punya cahaya dia datang dengan 2 pilihan. Sama ada anda nak cool white ataupun neutral white. Cool white tu yang warna putih tu, dan neutral white sedikit kuning-kuningan. Untuk cool white ataupun yang putih tu, maksimum output dia 4500 lumen. Okey, 4500. Untuk neutral white 3000 lumen. Memang tak dinafikan lah, yang putih tu dia memang sangat terang lah. Okey, macam saya punya ni, saya punya neutral white, maksimum dia 3000 lumen. Sebab apa? Selama ni saya pakai flashlight memang warna putih saja. Jadi saya nak try pula yang warna neutral white ni macam mana pula. Okey, saya pun tak nak cerita banyak. Jom kita test pada waktu malam Okey, sekarang jom kita mula berjalan dengan mode 1 lumen, iaitu moonlight ataupun ultra low. Okey, 1 lumen. Okey, untuk 1 lumen ni kalau untuk berjalan dalam gelap memang tak boleh. Memang kita tak nampak. Tapi kalau untuk mencari barang dalam beg, membaca peta dalam gelap, membaca buku, itu nice. Untuk berjalan memang tak boleh. Okey, kita pergi ke mode low, iaitu 30 lumen. Okey, 30 lumen. Untuk 30 lumen ni boleh nampak jalan, boleh berjalan dalam gelap. Cuma kalau kita berseorangan, 30 lumen ni tak cukup yakin lagi lah. Alright. Tapi kalau jalan ramai-ramai, kawan-kawan lain ada flashlight lain, kita pakai 30 lumen tu bolehlah untuk menerangi depan kita ni, depan kita sahaja. Okey, kita pergi kepada medium one. Okey, medium one ni adalah 150 lumen. Okey, untuk 150 lumen ni, okey, nice. Okey, tanpa flashlight. Okey, flashlight tanpa flashlight, nampak sama-sama jalan, lampu jalan. Okey, flashlight 150 lumen medium one. Okey, kita pergi ke medium 2 pula Okey, ini adalah medium 2. Okey, medium 2 ni nice. Okey, anda lihat sekarang ni okey, saya suruh depan saya ni, nampak keliling ni cerah So kita boleh nampak apa yang melintas. Kot ada ular melintas depan kita kan. Itu memang biasa terjadi lah. So kita boleh nampak dengan jelas, pasal dia punya cahaya kiri kanan ni jelas.
dia cahaya bukaan ni luas, iaitu super flood. Okey, seterusnya kita pergi kepada mode high, iaitu 1000 lumen. Okey, 1000 lumen lagi nice. Okey, ni depan, slow ke depan sana tanpa flashlight. Okey, flashlight tanpa flashlight. Alright, itu dia. Okey, so kita pergi kepada mode turbo pula. Okey, ini turbo 3000 lumen. Untuk cahaya neutral white ni maksimum output dia 3000 lumen. Kalau cahaya cool white yang putih tu dia 4500 lumen. Yang ni 3000 lumen. Okey, sekarang jom kita tengok dia punya keluasan bukaan cahaya dia. Okey, nampak. Okey, sekarang ni saya suruh depan saya Okey, ni saya suruh betul-betul depan. Cuba anda lihat, dalam skrin penuh. So bila kita berjalan dalam gelap, dia seolah-olah macam siang lah, pasal terang depan kita ni betul-betul terang. Okey, saya suluh dekat tengah ni, tapi nampak daripada melebihi daripada skrin dia punya kecerahan dia tu, dia punya cahaya dia pergi. Okey, sekarang saya nak bandingkan dengan Clarus XT21X Pro. Saya nak bandingkan bukan kecerahan dia, saya nak bandingkan bukaan angle dia. Okey, Clarus XT21X Pro ni menggunakan pattern reflector orange peel dengan saiz bezel yang besar ni, membuatkan cahayanya flat. Okey, tetapi untuk S-Beam E75 ni, walaupun saiz bezelnya lebih kecil berbanding dengan Clarus ni, tapi disebabkan pattern dia punya reflektor yang begini, membuatkan cahaya dia mampu lebih ultra flat berbanding dengan ini. Okey, jom kita tengok Okey, saya buka lampu pada kamera supaya anda boleh nampak S-Beam, Clarus, saiz bezel tapi ini lebih ultra flat. Jom kita tengok. Okey, kita pergi ke Clarus dulu Okey, ini Clarus punya pattern beam dia ni. Okey, ini pun dah kira flat dah ni flat, dia dah kembang dah. Kita tengok S-Beam pula. Okey, macam saya cakap, bukan nak bandingkan kecerahan saya nak bandingkan dia punya bukaan angle dia tu. Okey, S-Beam E75, Clarus, S-Beam, Clarus. Okey, saya fokus kat tempat yang sama S-Beam, Clarus. Kita fokus depan sikit. Okey, S-Beam E75, Clarus XT21X Pro. Okey, S-Beam, Clarus. Okey, sekarang ni saya berada di jalan 4 lane 1, 2, 3, 4. Sangat luas jalan ni. Cuba anda lihat, saya suluh kat depan, semua keempat-empat lane ni dapat cahaya bukan 4 lane saja, dia melebihi daripada 4 lane ni. Sangat luas. Sebab tu saya panggil ini adalah super flood. Okey, cuba tengok hotspot dia. Hotspot dia yang smooth. Okey, yang di tengah ni dipanggil hotspot. Yang luar daripada hotspot ni dipanggil corona. Dan di keliling paling hujung ni paling hujung-hujung ni, saya ingatkan sikit baru nampak. Ini dipanggil spill. Cuba tengok pattern spill dia Dia punya pattern dia seperti kelopak bunga. Nampak? Saya pusingkan saya alih ke sini sikit, ke tepi. Ini cahaya dia sebenarnya saling bertindih disebabkan pattern reflektor dia tu. Jadi dia menghasilkan pattern seperti kelopak bunga. Dan dia punya spill dia tu jadi macam dia sangat smooth lah, sangat smooth. Dapat nampak perbezaan dia. Tu dia. Sangat luas. Super flat. Okey, kita tembak ke dinding ni pula. Okey, saya tembak ke dinding ni. Ini hotspot tengah dia. Tapi seluruh dinding ni cerah. Bukan setakat seluruh dinding, melebihi daripada kamera punya angle boleh dapat cahaya. Tu dia. Jarak saya dengan dinding ni kurang 10 meter kot. Baik, tu dia. Baiklah, kita dah test pun flashlight ni dan anda dapat lihat sendiri berapa punya luas bukaan angle dia. Jadi kalau untuk berjalan dalam gelap,
Yang ni memang best. Kerana apa? Dia dapat terangi depan kita tu, memang luas. So kita boleh nampak apa yang ada dekat kiri kanan kita, apa yang melintas, semua boleh nampak. Dan itu baru sikit je test tu. Flashlight ni sebenarnya kalau kita pakai dia, kita guna dia, macam-macam potensi lain yang kita akan jumpa pada flashlight. Dan antara benda yang saya suka pasal flashlight ni adalah magnetic tail dia yang memang sangat padu, memang kuat. Memang kalau nak guna memang sangat confident. Kalau nak lekatkan dalam keadaan melintang, tak ada masalah. Kalau nak lekat pada besi bulat, dah siap ada lapisan cat lagi tu yang tebal, pun tak ada masalah. Nak lekat pada permukaan bulat yang tak rata, seperti macam skru ni, kecil pula tu, pun masih steady. Pada dawai kecil yang siap ada coating plastik lagi, pun masih steady. Jadi kalau setakat nak lekat menegak macam ni pada permukaan rata, itu memang senyum je lah. Dia punya magnetic tail dia ni memang padu. Dan dia punya design tail dia ni yang rata ni, dia menjadikan flashlight ni sangat stabil bila ditegakkan. Dia bila flashlight ni boleh berdiri dengan stabil, dia sebenarnya dia ada banyak kelebihan juga. Ni salah satu contoh pengalaman saya lah. Dulu ada sekali tu dekat masjid, ada pengajian kuliah. Masa time kuliah tu blackout, gelap. Masjid ni masjid kecil je, masjid kat kawasan kampung. So cuba on balik, trip juga, tak boleh hidup. So apa saya buat time tu saya ada bawa flashlight. So saya tegakkan flashlight saya tembak ke siling masjid. Satu masjid terang, satu masjid dapat manfaat. Daripada time kuliah, bawa ke solat isyak, bawa ke makan selepas solat, semua dapat manfaat berkat dengan satu flashlight sahaja. So flashlight ni sebenarnya dia kadang-kadang tu bukan untuk kita sahaja tau. Kadang-kadang dia untuk kita nak bantu orang lain. Kadang-kadang kita nak bantu ramai orang lain. Contohnya yang kes jemaah masjid tu lah. Satu jemaah dapat manfaat. Dan sebenarnya saya flashlight ni saya dah bawa bersama-sama saya. Setiap kali saya keluar rumah, saya mesti bawa flashlight. Dah lebih 10 tahun dah. So itu satu tempoh yang panjang. So sebenarnya macam-macam cerita lagi, macam-macam kisah lagi tentang flashlight ni. Tapi saya kongsikan satu tu sajalah. Masa kejadian tu bukanlah flashlight ni iaitu kejadian tu dah lepas dah lama dah. Flashlight ni model baru. Tapi kalau macam E75 ni, dia punya bukaan angle dia yang betul-betul luas. So kalau nak terangi kawasan yang tertutup macam dalam bilik, dalam rumah, dalam masjid, lagi nice. Tapi kalau untuk kita nak terangkan kat kawasan yang terbuka pula, macam kat outdoor masa camping, kita gunakan je ni. Ni diffuser daripada S-Beam juga. Senang je. Kita masuk je, kita on kan. Okey, terang 360 darjah. Sama ada kita nak tegakkan macam ni ataupun kita nak gantungkan ke atas, semua serba boleh berlaku. So terang keliling, semua terang. Jadi tak payah nak bawa lantern dah. Dengan flashlight, satu flashlight boleh jadi untuk menyuluh ataupun sebagai lantern. Dan yang best lagi, cahayanya neutral white. So tak menyakitkan mata berbanding cahaya yang putih tu. Dan sebelum ni saya ada pergi ke Pusenenjang selama 3 hari 2 malam. Sana dia tak ada elektrik. Jadi bermakna 2 malam tu memang gelap lah. Masa tu saya tak ada bawa lantern. Hanya saya berbekalkan S-Beam E75 ni sahaja. Macam-macam kegunaan sebagai flashlight dan juga sebagai lantern. Tengok betul-betul design dia, sangat kemas. Cuma minta maaf lah kalau anda nampak macam sedikit comok-comok ni kan. Sebab flashlight ni masa saya dapat, saya tak terus review. Saya pakai dulu, saya test dulu. Ni baru sekarang saya nak review ni. Okay. Memang sangat kemas. Dia ada apa, USB port Type C, nak memudahkan kita untuk charge. Dia punya pocket clip dia pula dual side. Kita boleh klik daripada dua arah, sama ada arah sini ataupun arah sini. Dia punya bezel dia, stainless steel bezel. Tak nampak terlampau agresif, dan nampak macam seakan-akan macam bentuk mahkota kan. Dengan lens dia yang berkilaunya, memang premium. Dia punya switch dia pula, ada, nampak ada lampu indikator ni kan. Cuba tengok.
Memang cantik, memang nice. Okey, dengan magnetic tail dia. Dan dia punya finishing bentuk lorek pada body dia ni, dan juga color flat black ni. Okey. Jadi dia kesat di tangan. Sangat selesa dan terasa sangat premium. Sedap di tangan. Okey, so saya kira sekali itu sajalah perkongsian daripada saya tentang flashlight terbaru daripada S-Beam ni, iaitu E75. Dan jika anda nak cari barang-barang S-Beam, anda boleh cari di Mount Explorer Outdoor Gear. Itu memang macam-macam flashlight, bukan setakat S-Beam saja, macam-macam ada. Dan saya pun memang pernah beberapa kali beli dengan diorang, dan saya pernah claim warranty juga pasal flashlight ada problem sebelum ni. Semuanya tak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik. Okey, yang penting original. Okey, sekarang itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.